Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita dan kita berada seminggu dah dalam Ramadan masuk hari ke-8. Dan apa yang penting kita mengharapkan agar Allah teruskan kehidupan kita dengan melakukan amalan-amalan soleh supaya kita mendapat janjinya yang terpilih, golongan yang terpilih yang akan memasuki dalam kategori orang yang akan masuk ke syurga melalui pintu Babur Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Maka pada hari ini kita mengharapkan, ya, setelah 1 minggu kita melepasi Ramadan, ya, tak terasa, ya, kejap je. Dan kita mengharapkan satu perkara yang penting dalam siri hari-hari yang lepas. Mudah-mudahan Allah telah mengampunkan dosa-dosa kita semua, dan pada hari yang akan datang Allah teruskan, ya, minta Allah teruskan pengampunannya dan Allah membersihkan kita, biar kita lahir pula, biar kita keluar daripada Ramadan seperti baby yang baru lahir, tak ada dosa. Bila tak ada dosa, kita mengharapkan kita di antara golongan yang dibebaskan dari neraka yang dijaminkan pada tiap-tiap hari Allah istiharkan perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini kita membicarakan satu perkara yang besar, ialah perkara yang dikaitkan dengan pembentukan diri, pembersihan diri, yakni taubah. Taubah adalah satu perkara yang mana tidak boleh tidak bagi seorang hamba makhluk Allah ni, dia akan melakukan kesalahan. Taubah yang amat penting adalah pembersihan diri. Maksud taubah ialah, kalau mengikut istilah, kita membuangkan, kita meninggalkan, kita menyesal dengan apa yang telah kita lakukan, kesilapan dan kesalahan, ya, perkara yang lepas, dan kita tinggalkan dan berazam tidak akan melakukan lagi. Ala kulli hal, di mana kesalahan dan kesilapan kita tidak boleh nafikan. Walau macam mana sekali kategori pun, ya, kesalahan dan kesilapan itu akan berlaku kepada anak Adam. Hatta para nabi pun mereka melakukan kesalahan, tetapi kesalahan mereka bersifat maksum, berbeza dengan kita melakukan kesalahan yang mana kesalahan kita tidak maksum. Kesalahan kita tidak maksum. Kesalahan para nabi maksum. Terutamanya apabila nabi itu berlaku kesilapan, ya, adalah ada hikmah yang terkandung. Di mana kesilapan para nabi itu janganlah dijadikan setengah orang langsung kata para nabi tidak melakukan silap. Ya, sedangkan kita menyaksikan dalil yang jelas daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi dan juga Ibnu Majah dan Al-Hakim bertaraf hasan. Baik. Semua anak Adam melakukan kesilapan. Okey. Semua anak Adam melakukan kesilapan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah orang yang bertaubat. Sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat. Ini mengisyaratkan kepada kita, ya, selagi namanya kita anak Adam, tak tahulah kalau yang bukan anak Adam tu, ya, anak apa, anak beruang ke, anak apa ke, tetapi selagi namanya anak Adam, ianya akan berlaku kesilapan. Tak kira lah dia tu ustaz ke, tak ustaz ke, tok syekh ke, tak syekh ke, semuanya itu adalah kategori anak Adam. Ya, maka dia akan melakukan kesilapan, dan kesilapan inilah yang menyebabkan kita berurusan dengan Tuhan kita. Kesilapan ini adalah satu benda yang agak menarik. Kerana apa? Kerana kadang-kadang manusia ini menyangkakan dia tidak pernah melakukan kesilapan. Tak, tuan-tuan dan puan-puan, lagi nama manusia ada. Dan di antara manusia ini, dia merasakan bersalah sangat-sangat bila melakukan kesilapan. Itu yang paling penting. Bila kita melakukan kesilapan, rasa bersalah itu amat penting. Kenapa?
dia akan menjadikan orang yang ada kesalahan ini merasa kemanisan taubat. Kemanisan taubat. Subhanallah. Ya, rupanya kesalahan yang berlaku kepada kita ini adalah satu hikmah yang terkandung, kebaikan yang terkandung. Waktu kita bertaubat, kita menghayati taubat kesalahan kita itu, kita akan merasakan kemanisan. Kalau seorang tu tak pernah, ya kita katakan berlaku tapi dia tak perasan dia buat salah kan. Tapi kalaulah dia merasakan dia tidak bersalah, dia kata aku nak taubat. Apa ya, aku tak berdosa, aku tak bersalah. Itu prasangka dia lah. Ya, apa aku nak taubat? Kan? Dia jadi tak manis untuk bertaubat. Tetapi kalau kita berlaku kesalahan pada diri kita, kita duduk menung, kita istighfar, kita akan merasa kemanisannya. Kita merayu kepada Allah, ya Rab, hanya Engkau yang akan mengampunkan aku. Orang lain tak mampu untuk mengampunkan aku. Subhanallah, tuan-tuan dan puan, kemanisan menangis di depan Allah adalah satu kemanisan yang tidak dapat dirasai melainkan orang yang mempunyai badan yang bersalah. Okey. Jadi insya-Allah kita akan bicarakan masalah taubat ini, had mana yang kita mampu, peruntukan masa yang kita dapat dan hari yang hari Jumaat ni yang penuh barakah ini. Maka kita akan cuba mendalami dan menghayati, yang paling penting kita cubalah bertaubat. Ya, kita cuba bertaubat. Kerana apa? Kerana beruntung bagi orang yang taubat ni terlalu banyak. Beruntung orang yang bertaubat ini, apatah lagi yang disebutkan di dalam hadis tentang orang yang dibangkitkan di mahsyar, yang dikatakan beruntunglah bagi mereka itu yang apabila berada di mahsyar dibukakan kitab, ya, dibukakan kitab safahahnya, maka didapati semuanya taubat, 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 taubat. Tuan-tuan dan puan-puan, kitab yang di dalamnya terdapat apa yang kita sebut selama ini, dalamnya istighfar, astagfirullah, ataupun kita berdiam, astagfirullah. Rasulullah mengatakan di dalamnya terdapat tertulis taubat kita, istighfar kita. Bukan membawang kita ataupun mengumpat kita. Itu semua akan dimasukkan, tetapi dia tidak dikatakan beruntung. Bahkan ianya tercela. Ia tidak dikatakan beruntung, tercela disebabkan kalimah-kalimah yang tidak dimanfaatkan dengan baik nak menambahkan siri dosa-dosa kita, ya, maka kita membawang. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan dan puan-puan ingat, di bulan Ramadan jangan sama sekali membawang. Di bulan Ramadan, lepas Ramadan pun serupa, jangan sekali membawang. Apa ya? Nanti orang kata apa Ustaz, membawang nak masak kenalah ada bawang. Mengumpat. Okey, mengumpat, adu domba, bercakap hal orang, tu dia. Ya. Kalau membawang untuk sambal belacan, okey. Membawang nak masak itu lain cerita. Ini membawang, mengumpat, mencela, mengutuk hal-hal peribadi manusia, ya, yang manusia disambung-sambungnya, na'udzubillah, akhirnya apa yang kita nak jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi beruntung bagi mereka yang dibukakan mashaf mereka itu ataupun kitab mereka itu terdapat di dalamnya adalah istighfar dan taubat. Allah maj'alna minhum. Allah jadikan kita di kalangan mereka yang bertaubat, beristighfar. Oleh kerana itu, taubat bagi apa yang kita lihat, taubat itu tidak memerlukan masa yang tertentu. Teringat je taubat. Astaghfirullah. Sambil bawa kereta, astaghfirullah. Ingat waktu masak, astaghfirullah, sampai mengalir air mata masuk dalam gulai yang kita masak. Okey. Baik. Jadi di sini mengisyaratkan kepada kita berkaitan dengan taubah. Taubah adalah dituntut bila kita menyaksikan bermulanya Abuna Adam, bapa kita Adam dan Hawa, ya, yang mana mereka berhidup di atas di dalam syurga sana, apabila mereka melakukan kesilapan dengan memakan buah yang ditipu oleh iblis, maka kita dapati bahawa dia telah melakukan kesilapan, akhirnya dia bertaubat. Yang mana Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf. Ada bersama kita Quran? Maaf. Ya, ada bersama kita Quran? Baik, kalau siapa yang ada boleh buka surah Al-A'raf. Okey. Surah yang ke-7, juzuk ke-8. Okey, ayat yang ke-23, muka surat 153. Baik. Baik.
Ayat ini berkaitan dengan ayat yang ke-22. Kita baca start daripada ayat 22 baru kita nampak. Lepas tu bagaimanakah Nabi Adam alaihissalam bertaubat memohon keampunan kepada Allah. Baik, kita tengok. Ayat 22, muka surat 152. Juzuk 8 surah Al-A'raf surah yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadallahuma bighurur. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Maka syaitan memujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupnya dengan daun-daun syurga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Okey. Ini di antara perkara yang penting kita menyaksikan bagaimana berlakunya Nabi Adam alaihissalam tersalah ataupun tersilap dalam bab ini memakan buah yang dilarang. Okey. Adam melakukan kesilapan berbeza dengan ataupun Adam melakukan asa Rabbi, dia telah melakukan kesalahan terhadap Tuhannya, berbeza dengan iblis yang melakukan kesalahan. Okey, ingat ya, dua perkara yang berbeza. Perkara yang berbeza, Adam, dan mudah-mudahan anak Adam pun begitu, kesilapan yang dilakukan berbeza dengan iblis melakukan kesilapan. Iblis melakukan kesilapan dia dengan Allah ialah takabur. Dia tidak boleh menerima hakikat Adam yang dijadikan dari tanah yang dianggap hina daripada api. Jadi dia datang takabur dia. Jadi dia melanggar arahan Allah kerana takabur. Sombong. Ego. Berbeza dengan Adam alaihissalam, dia melakukan kesilapan kerana tertipu. Ya, dia telah ditipu oleh iblis. Dia terpedaya dengan tipu daya iblis. Itu je bezanya. Ya, jadi Nabi Adam adalah makhluk yang kedua, ya, melanggar arahan Allah ataupun menderhaka kepada Allah, tetapi Allah ampunkan dia kerana dia bersifat maksum. Ya. Dalam ayat ini mengisyaratkan, telah aku katakan kepada kamu berdua, ya, jangan kamu rapatkan kepada pokok itu. Tapi dia langgar kan. Jadi dia tertipu disebabkan iblis yang memujuk rayu kepadanya. Akhirnya dia terjebak dalam kesalahan. Ya, kesalahan. Jadi beza dua. Iblis dia derhaka kepada Allah kerana sombong dan takabur. Adapun Adam, dia tersalah kepada Allah, kesalahannya itu adalah kerana tertipu dengan pujukan iblis. Dua yang berbeza. Jadi Adam selepas iblis, Adam, ya, melakukan kesilapan yang mana yang kedua pula perbezaan dia, iblis setelah melakukan kesilapan tidak mau tunduk hormat kepada Adam, yakni bersujud dalam bentuk yang kita katakan tunduk hormat. Walaupun sampai mati Adam pun dia tak nak sujud, menghormati Adam. Tetapi Adam, pertama kesilapan dia kena tipu daya iblis, dan kedua, dia bersedia untuk bertaubat. Itu je beza. Oleh kerana tu kedudukan taubat anak Adam ni lain. Nabi Adam, bapa kita tu, tok nenek kita Adam dan Hawa ni, kesilapan dia, ya, kena tipu, lepas tu dia mau bertaubat. Iblis tidak tertipu tetapi sombong. Dia tak mau bertaubat. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan dan puan, takutlah kepada Allah. Jangan sampai kita bersifat dengan iblis, kata aku tak ada dosa, apa aku nak minta maaf kepada Allah, apa aku nak taubat. Jangan sampai begitu. Jangan sampai kita menjadi
pengikut-pengikut iblis kerana kita menyangka kita yang terbaik. Okey. Jadi ayat yang berikut inilah kita lihat kalimah yang disebutkan oleh Adam alaihissalam yang menjadikan kalimah yang penting di antara siri-siri taubat yang kita katakan bahawa kalimah ini cara berdoa Nabi Adam adalah cara yang baik untuk kita beristighfar di antaranya. Apa dia? Nabi Adam dan mak kita, nenek kita Hawa pun mengatakan, Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kedua-duanya berkata, ya Tuhan kami telah menginaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Nampak tak? Adam dia beristighfar dan mohon keampunan kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi bila kita melihat kedudukan Adam memohon keampunan kepada Allah dan Hawa memohon keampunan kepada Allah, maka mengisyaratkan kepada kita bahawa Adam sanggup menyerahkan diri dan mahu bertaubat kepada Allah, maka Allah menerima taubat. Oleh kerana itu kedudukan Adam dengan iblis adalah lain. Dan kita anak Adam adalah diarahkan untuk bertaubat kerana apa? Tuan-tuan dan puan-puan, bertaubat ini adalah pembersihan diri kita ya untuk kita memasuki syurga. Pembersihan diri kita untuk kita memasukkan diri kita dalam kategori orang yang akan masuk syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, syurga tidak boleh dimasukkan melainkan orang-orang yang bersih. Syurga tidak akan boleh dimasukkan melainkan mereka-mereka yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga tidak akan masuk melainkan mereka-mereka yang telah dijanjikan dengan pengampunan, kebersihan, maka mereka itulah ahli syurga. Jadi, apabila kita melihat balik tentang kedudukan kita sebagai hamba Allah, maka di sini kita lihat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan maksudnya Rasulullah bersabda, demi nyawaku di tangannya, kalaulah kamu tidak melakukan dosa, maka Allah akan pergikan kamu, menghilangkan kamu. Maka Allah akan mendatangkan kaum yang mana mereka itu berdosa dan Allah akan mengampunkan mereka. Lalu mereka memohon keampunan, lalu Allah akan mengampunkan mereka. Ini mengisyaratkan kehidupan kita ini akan berlaku kesilapan, dosa-dosa, maka Allah amat suka bagi orang yang berdosa ini ialah orang yang bertaubat. Kenapa? Bila kita bertaubat ni berarti kita tahu pada siapa kita mengharap. Bila kita bertaubat, kita mengiktirafkan kesalahan diri kita mengiktirafkan kesilapan kita tahu kepada siapa yang kita carikan. Maka di sinilah, maka kita melihatkan hadis-hadis yang lain yang mana ianya berkaitan dengan taubah, ialah di dalam satu hadis yang agak panjang, di mana Rasulullah SAW mengatakan, hadis dari Ibnu Mas'ud bertaraf hasan sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Tirmizi dan Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah amat gembira dengan taubat hamba-Nya dari seorang lelaki yang turun ke satu tempat. Ya, yang ini dalam hadis ini dikatakan bahawa saya bagi secara kasar, seorang lelaki ini dalam perjalanan, ini tak dapat kita misalkan pada zaman sekarang, ianya dapat dimisalkan pada zaman dahulu. Ya, kita tahu RNR tak ada zaman dahulu, RNR dia di bawah pokok. Okey, dan orang dahulu naik sama ada berjalan kaki, berjalan menaiki unta, keldai ataupun kuda. Itu je kenderaan dia. Ya, macam kita banyaklah kenderaan kita, ya, tetapi bagi mereka sama ada jalan kaki, keldai, kuda, unta, tambah satu baral. Okey. Baik. Jadi mereka dibagikan misal dalam hadis ini seorang lelaki yang membawa bekalan makanan, kerana perjalanan padang pasir, kita tahu padang pasir ini bukan perjalanan yang dekat. Perjalanan untuk merentasi padang pasir di tempat yang kepanasan
dengan bekalannya macam kita jugalah nak naik kereta tu kadang-kadang airnya apa lagi. Kadang-kadang bila masuk je kereta terus lapar. Kan? Itu setengah orang masuk je kereta terus lapar. Waktu itulah nak makan, di situlah disediakan airnya, apanya semua dalam. Jadi mereka sediakan makanan, mungkin perjalanan pertama, perjalanan padang pasir yang begitu keadaannya, kedua jauh perjalanannya. Walaupun pada kita zaman kita ni dekat, ya, perjalanan sini nak ke misalan ke Ipoh misalan, makan dalam 200 kilometer dalam masa 2 jam, 3 jam sampai. 2 jam lebih 3 jam sampai. Tetapi pada zaman itu kalau sini ke Ipoh mungkin 2 hari. Ya. Jadi perjalanan itu disebabkan kenderaan. Jadi bila mereka melalui perjalanan yang begitu, bekalan kena banyak. Dan kalau mengikutkan hadis ini seolah-olah perjalanan ini lagi jauh. Kerana kita akan tengok ya. Okey. Lalu lelaki ini turun ke satu tempat, yakni RNR dia di bawah sebatang pokok. Ya. Lepas tu dia tinggalkan unta tu, letak di situ. Kenapa? Di atasnya ada makanan, minuman, ya, dan dia letakkan unta di situ. Lalu dia berehat, tertidur. Bila dia tertidur, dia tak sedar apa berlaku. Bila dia bangun, dia tengok unta dia dah hilang. Tuan-tuan dan perempuan keluar-keluar daripada RNR, tengok kereta dah tak ada. Macam itulah umpamanya. Baik. Bila kita keluar tengok kereta dah tak ada, macam mana? Gabra tak? Gabra, sorry. Apa yang nak sebut? Kelang kabut. Okey. Itu tak apa, kan kita di Malaysia dan sekarang banyak kemudahan, ya. Boleh cari, boleh dapatkan lagi. Tetapi sekarang ini dia berada di padang pasir. Bangun-bangun tengoklah unta aku dah tak ada. Yang menjadi masalah satu bab, kalau unta tu pandai, dia angkatnya makanan minuman, dia letak. Kalau unta tu nak lari, dia letak makanan minuman kat tuannya, dia cabut lari. Okey, selamat lagi. Oh, ada lagi bekalan makanan aku, minuman. Tetapi sekarang bila dalam hadis mengatakan habis diangkutnya sekali bersama unta, lepas tu dia pun mula mencari. Dia mencari, cari dan kita tahu bila mencari kadar perjalanan agak makan kawasan yang luas. Padang pasir pula tu. Yang kalau tengok padang pasir tidak ada bertepi. Ya. Tengok hujung tak ada, tengok sana tak dapat. Ya, subhanallah, tak nampak. Apa-apa pun tak nampak. Dan dia berada di tengah-tengah padang pasir. Parti tak tahu kesudahannya berapa kilometer pun tak tahu. Adakah dia boleh hidup? Ya. Adakah dia boleh hidup? Dan kita tahu kalau seminggu tu kalau tak ada air tak sampai seminggu boleh lagi. Makanan hanya 3-4 hari yang dikatakan, kalau tak ada tu problem, lemah. Tapi kalau tak ada air dalam tempoh yang terdekat, ada masalah. Okey, ala kulli hal wallahu alam. Tetapi bila ditengok-tengok tak ada, tengok-tengok tak ada, akhirnya apa dibuat? Berputus asa. Okey, berputus asa. Maka di situlah dalam hadis mengatakan dia pun berkata, aku tidurlah macam tu, biarlah aku mati, tak apa. Nak buat macam mana, barang-barang dah tak ada, kalau jalan pun sampai tengah jalan, aku lembek, aku mati. Baik aku mati di bawah pokok ni. Jadi dia pun baring, dia pun tertidur. Okey. Kemudian, setelah dicari, dia pergi, dah tak jumpa, dah putus asa. Dah putus asa, dia duduk balik kat bawah pokok tu, dia kata, kalau macam tu, aku mati kat sini je lah. Dia baring-baring, kemudian bila dia dalam aku Tuhanmu dan engkau hamba-Ku. Lebih kurang kalimahnya yang begitu. Kerana terlampau
tersilap yang hamba oleh kerana telah lalu Rasulullah mengatakan falillahi asyaddu farhan bitaubatil abdi al-mu'min min hadha birahilatihi wa zadihi. Ya, Allah lebih suka, lebih gembira dengan taubat hambanya yang berbandingkan dengan konsep kita. Senjukkan ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya saya bacakan hadis tu pendek ya, saya ringkaskan. Sesungguhnya kamu melakukan kesalahan malam dan siang. Sesungguhnya kamu melakukan kesalahan malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya aku mengampunkan segala-gala dosa kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Allah mengatakan begitu ya dalam hadis qudsi ini, clear? Line terputus. Kenapa ya? Baik. Apabila Rasulullah mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, ya ibadi, wahai hambaku, ya, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan siang dan malam, dan aku mengampunkan dosa-dosa kamu semuanya. Jika kamu datang memohon pengampunan kepadaku, maka aku akan mengampunkan dosa-dosa kamu semuanya. Jadi dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita semuanya jika kita betul-betul ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi juga, Rasulullah mengatakan, apabila Allah mengatakan, wahai hambaku. Bila disebut kalimah hambaku ini, wallahu a'lam, bagi kami yang memahami bahasa Arab, satu perkataan yang cukup lembut Allah katakan kepada hambanya, yang penuh manis, ya, yang penuh apa ni, macam mana ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak terang pun tak, tetapi dapat dihayati melalui perasaan Allah memujuk kepada kita, ya, penuh kasih sayang. Saya teringat apabila macam kes COVID-19 ni, apabila PM kita, Ketua Kementerian Kesihatan kita mengucapkan, kami merayu kepada rakyat Malaysia. Kami merayu. Ya, subhanallah, kalimah yang kita katakan, ya Allah, kenapa kalimah tu digunakan di saat-saat, ya,
seolah-olah kerajaan amat sayangkan kita, merayu. Kehalnya kalau dia tak merayu pun tak apa, lantak kamulah nak mati ke apa, itu kamu punya hal. Tetapi dengan kasih sayang dia menyebut, kami merayu kepada rakyat Malaysia. Subhanallah. Allah merayu kepada kita. Kalau kita tak nak bertaubat, Allah tak ada apa-apa. Kalau kita nak buat dosa, Allah pun tak ada apa-apa. Kalau kita baik, Allah tak ada apa-apa. Tetapi Allah nak berikan kita kebaikan. Allah nak berikan kita kasih sayang. Allah nak berikan kita syurga. Kenapa kita tidak menyambut? Oleh kerana itu bila hadis ini mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-Ku yang aku sayangi, jika kamu datang membawa dosa sebanyak langit dan bumi, ataupun dalam riwayat mengatakan sehingga kaki langit kamu datang, kamu bertaubat, minta taubat kepada aku akan ampunkan kamu. Aku tak peduli. La haula wala quwwata illa billah. Dahsyat. Satu kalimah yang kalau kita dengar tegak bulu roma kita. Kerana apa? Apabila Allah mengatakan kamu datang dengan dosa yang banyak sekalipun sebanyak langit dan bumi, kamu datang bertaubat kepada aku akan ampunkan dosa kamu. Aku tak peduli. Orang nak kata apa, aku tak peduli. Aku akan ampunkan dosa kamu. Tuan-tuan dan puan, itulah Tuhan kita. Astagfirullahaladzim. Tuhan kita amat dia membentangkan taubat dia kepada kita siang dan malam. Dia membuka pintu taubat kepada orang yang melakukan kesilapan di malam hari, dia bukakan di siang hari. Orang yang melakukan kesalahan di siang hari dibukakan pada malam hari. Untuk bagi mereka-mereka yang ingin bertaubat. Dijadikan waktu khusus terutamanya 1/3 akhir malam yang dikatakan Allah turun ke langit bumi dan mengisytiharkan siapa yang datang meminta kepadanya akan dikabulkan. Siapa yang mohon keampunan akan diampunkan. Tuan-tuan dan puan, Rabbuna Allah, Tuhan yang Maha Perkasa yang tidak memerlukan kita pun memberikan petunjuk kepada kita dengan penuh lemah lembut supaya kita bertaubat. Kenapa kita sombong? Kenapa kita keraskan hati kita tak mau bertaubat? Kenapa kita masih lagi menganggap kita ni tak mati-mati, tak akan mati? Kenapa? Kenapa kita ego dengan Allah? Sehingga kita tidak mau menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah menyeru kepada syurga. Dengan arti kata lain, bila dia mengatakan taubat, berarti kita ini dijemput ke dalam syurga. Tuan-tuan dan puan, dosa kita banyak. Tak dinafikan, dosa kita banyak. Datanglah bertemu dengan Allah, beristighfarlah. Bulan yang penuh keberkatan. Macam hari ini hari Jumaat. Waktu yang terbaik di antara siri hari Jumaat adalah selepas asar. Jadikan waktu itu waktu munajat kepada Allah. Tak maukah kita bermunajat kepada Rabb kita? Mengadukan kelemahan kita, mengadukan dosa-dosa kita. Tuan-tuan dan puan, apabila Allah dalam hadis menceritakan begitu, ya, bahawa Allah membentangkan pintu taubat. Dan pintu taubat sentiasa ada. Apabila dalam hadis yang lain pula Rasulullah menceritakan hadis yang bertaraf hasan yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Safwan Ibn Asal mengatakan Rasulullah SAW bersabda dengan maksudnya sesungguhnya innalit taubah, sesungguhnya taubat itu ada pintu dia yang dibentangkan di antara Masyriq wal Maghrib, di antara timur dan barat. Dalam riwayat yang lain, jaraknya 70 tahun perjalanan. La yughlaqu, tidak ditutup, hatta tatla'a syamsu min maghribiha. Ianya tidak akan ditutup sehingga matahari terbit di sebelah barat. Tuan-tuan dan puan, pintu taubat terbuka sepanjang-panjangnya, sejauh-jauhnya dari Masyriq wal Maghrib, dari timur dan barat. Pintu taubat yang disediakan, tak kira hamba tu apa juga title, apa juga taraf, dia disediakan untuk bertaubat bila-bila masa. Terbentang sehingga dalam hadis ini menceritakan, ya, di sini datangnya qaul ulama mengatakan taubat diterima dalam tidak akan diterima selepas 2 masa ini. Pertama,
Melalui hadis yang kita baca tadi, sesungguhnya pintu taubat itu mempunyai pintu dan pintu itu terbentang dari timur dan barat. Ya, dalam riwayat mengatakan 700 tahun perjalanan, 70 tahun perjalanan. Ya, dan tidak akan ditutup melainkan apabila sampai matahari terbit sebelah barat. Takkan kita nak tunggu sebelah barat, tuan-tuan dan puan-puan? Takkan dah nak tunggu matahari terbit sebelah barat baru terbit dah sebelah barat, astagfirullah, tak diterima. Tahu tak? Itu waktu tu kita masih segar lagi, ya. Kalau 1 minit sahaja sebelum berlaku matahari terbit sebelah barat kita tak bertaubat, memang tak guna dah. 1 minit tu kalau sebelum matahari terbit kita bertaubat, alhamdulillah. Tetapi bila dah habis tu, walaupun kita bertaubat hentak-hentak kepala di atas batu sampai berdarah, atau kita infak harta kita semuanya, atau kita solat tidak berhenti-henti, puasa sepanjang hari, Allah tidak akan terima. Waktu itu baru kita tahu. Waktu itu dah terhenti. Hari ini alhamdulillah bagi jiwa yang bersemangat untuk pergi ke masjid tapi tak boleh pergi. Alhamdulillah. Perhentian kita sementara. Lepas ni insya-Allah kita boleh lakukan lagi amalan. Tetapi kalau dah terbit matahari sebelah timur dan barat, waktu itu tak ada dah. Tak ada point lagi kata mudah-mudahan matahari terbit balik sebelah timur. Tak ada dah. Habis dah. Itu satu. Dan kedua, apabila Rasulullah SAW mengatakan, ya, taubat tidak akan diterima, dengan maksudnya taubat tidak akan diterima apabila nyawa dah sampai di kerongkong. Habis dah. Waktu itu nyawa dah sampai di kerongkong, ya, kita istiharkanlah apa pun, taubat tidak akan diterima. Kalau kita menyaksikan dalam surah Yunus yang menceritakan Fir'aun bertaubat di saat-saat dia dah nak tenggelam tu, dah tenggelam, dah lemas, nyawa dah sampai kat kerongkong, lalu dia mengatakan, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Diterima? Tak diterima. Tuan-tuan dan perempuan, jangan tunggu waktu itu. 2 waktu ini jangan tunggu. 2 waktu ini jangan dibiarkan kita leka dengan permainan hidup. Mana ada masa untuk bertaubat, bertaubat. Mana ada waktu untuk kita bertaubat, bertaubat. Teruskan dalam siri taubat kita. Mudah-mudahan Allah berikan pengampunan yang besar kepada kita. Baik, maka di sinilah kita akan melihat dari sudut ayat-ayat Al-Quran yang Allah ceritakan berkaitan dengan orang-orang yang bertaubat. Pertama dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Jom kita buka surah Tahrim ayat yang ke-8. Baik. Surah Tahrim adalah juzuk yang ke-28. Okey, juzuk ke-28, surah yang ke-66. Okey. Jumpa? Baik. Muka surat 560. Pertama kita ambil ayat yang ke-6. Agak menarik kerana dia berkait rapat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diarahkan. Pertama Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, insya-Allah kita sambutkan, selamatkan diri kita dari api neraka. Dan cara menyelamatnya di antara salah satunya ialah dengan bertaubat. Bertaubat. Baik. Kemudian Allah ingatkan kepada kita
Selepas diri kita, tengok anak isteri kita ataupun suami kita, anak kita, mak ayah, adik-beradik kita, itu wajib kita berdakwah cara yang baik, yang mana keadaan kita belum tentu selamat jika mereka tak selamat. Kerana apa? Kerana bila disebutkan ku anfusakum wa ahlikum, kamu dan keluarga kamu, itu yang datang ayat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari yang mana seorang itu lari daripada adik-beradiknya. Kes itulah. Dan lari daripada ibu dan ayahnya. Dan lari daripada anak dan isteri-isterinya. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak betapa gerunnya ayat ini, ya, menceritakan pada hari itu kalau kita tak selamatkan mereka di dunia, ya, kita tak menyampaikan dakwah, kita akan terpalit dengan mereka sekali. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah. Baik. Kemudian kita melihat ayat yang ke-8 dalam surah Tahrim yang mengisyaratkan bagaimana apa yang perlu kita lakukan. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang yang beriman bersama dengannya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita istighfar sedikit. Astagfirullah. Astagfirullah. Menggerunkan dan mensyahdukan, ya. Allah menceritakan dalam bab ini satu perkara yang menarik dikait-kaitkan. Pertama kita lihat, ya, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana Allah merayu kepada kita, kita menyambut rayuan Allah. Bagaimana Allah memujuk kepada kita, kita sambut pujukan Allah. InsyaAllah kita akan menyaksikan betapa Allah pujuk kita. Ya, betapa lembutnya Allah bersifat latif bil ibad. Lembut sangat-sangat kalau bagi mereka yang memahami bahasa Arab. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua memahami bahasa Arab. Ya, mungkin setengah kita dah nak habis khatam Al-Quran, boleh baca terjemahan dia pula. Ya, ada yang tengah menghafal, baca sekali dengan terjemahan. Kita akan melihat Allah berbicara dengan kita, Allah cerita pada kita. Ya, begitu manja sekali, ya, kita kepadanya. Subhanallah. Baik, kita tengok. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ya. Apakah yang dikaitkan dengan taubat nasuha? Taubat nasuha ini adalah taubat yang betul-betul ikhlas kepada Allah. Ini yang dikatakan ada syarat-syarat orang yang nak bertaubat. Pertama, okay, kita ambilkan sedikit syarat-syarat ini. Yang pertama, seorang yang nak bertaubat itu mestilah dia ikhlas kerana Allah. Ya, dia bertaubat kerana Allah, bukan kerana, ya, COVID-19 ni, ya, aku bertaubatlah, aku mati lepas habis COVID-19 ni, oh aku tak mati, alhamdulillah aku buat balik. Tak, bukan begitu. Ataupun bertaubat kerana si fulan dia kawan aku, dia nak kahwin aku, dia nak ni. Tak, bukan begitu. Taubat kerana Allah, ikhlas yang keluar daripada hati kita. Kita menyesal. Okay, ikhlas kerana Allah. Dan kedua, taubat itu mestilah berbentuk
menyesal bersungguh-sungguh. Kita sesal. Ya, aku bersalah, ya Allah, bersalah. Dan kita tak mau buat lagi. Menyesal dan tak mau buat lagi. Okey. Dan tak mau buat lagi itu seperti mana yang ulama mengatakan bagaimana kita tak mau dicampakkan ke dalam api. Begitu, kita tak nak dah. Jadi bertaubat bersungguh-sungguh, ikhlas bertaubat bersungguh-sungguh dan tak mau buat lagi, berazam untuk tidak buat lagi dan berazam meninggalkannya sama sekali. Tinggalkan. Okay. Kemudian diikuti, ya, taubat dengan Allah ni bersungguh-sungguh. Kita mengharap senang. Tetapi kalau dengan orang lain, maka kita kena bagi balik hak dia. Kalau pukul balas pukul, kalau duit balas duit, bagi balik duit, apa semua begitu. Jadi itu di antara taubat yang betul-betul ikhlas kepada Allah. Nasuha. Okey. Baik. Allah katakan lagi, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahanmu. Mudah-mudahan Allah akan hapuskan kesalahan kita. Oleh kerana itu dalam siri taubat bukan sekali. Sentiasa ingatkan kesalahan, sentiasa ingatkan kesalahan. Kita tak tahu di mana dalam siri taubat kita itu Allah akan ampunkan kita. Pasal saya pernah mendengar waktu saya menuntut dulu di Pakistan dulu, seorang hamba Allah ni kata, aku dah bertaubat dah, aku tahu Allah Maha Pengampun. Tapi dia buat dia je seolah-olah okey, Allah itu Maha Pengampun and then kamu boleh buat apa suka ataupun kamu tak payah dah bertaubat. Tak, bukan begitu. Ya, para ulama salaf tidak mengenali kaedah taubat yang begitu. Taubat yang mereka kenali, mereka akan berterusan. Kesilapan yang mereka lakukan pada zaman jahiliah, ya, misalnya Saidina Umar menangisi sampai hari kematian dia. Sahabat-sahabat yang telah berada di zaman jahiliah penuh dengan dosa-dosa menangisi sampai hari kematian dia. Oleh kerana itu taubat dalam siri taubat mesti berterusan. Itu tanda ikhlas kita kepada Allah, itu tanda kita mengharapkan kepada Allah. Baik. Kemudian apabila Allah mengatakan mudah-mudahan mudah-mudahan Tuhanmu menghapuskan kesalahanmu, mengisyaratkan kepada kita bila Allah mengampunkan, wallahu alam, tak tahu. Tapi kita kena ada perasaan mengharap kepadanya. Kemudian apa yang Allah janjikan kepada mereka yang bertaubat ini. Okey. Dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang yang bertaubat berarti orang itu tidak ada dosa. Dia akan hilang dosa-dosanya. Ya, orang yang bertaubat dalam hadis dalam maknanya, orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak ada dosa dah. Jadi bila kita bertaubat, tetapi masalahnya kita tak tahu taubat kita diterima oleh Allah ataupun tidak. Tetapi siapa yang bertaubat, dia bertaubat. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, itu di antara tabiat husnul khatimah. Kalau dia masih sentiasa dalam keadaan takut, kesalahan, itu di antara sifat husnul khatimah kalau dia mati. Memang sifat husnul khatimah kerana dia sentiasa mengharap pengampunan Allah. Okey? Kerana bagi orang yang bertaubat berarti tidak ada dosa. Maka oleh kerana itu Allah mengatakan mereka ini akan disediakan syurga yakni yang mengalir airnya di bawah. Ya, Allah menjanjikan kepada mereka syurga. Syurga akan dimasuk bagi orang-orang yang tidak ada dosa. Orang yang ada dosa dia tak akan masuk. Walaupun sikit tak akan masuk. Tapi syafaat, ya, syafaat itu untuk penghapusan dosa. Adanya syafaat itu adalah untuk penghapusan dosa. Kalau ada dosa sedikit pun, dia tidak akan masuk syurga. Dia akan dibersihkan dulu. Yakni dimasukkan ke dalam neraka sehingga dibersihkan, baru boleh masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, minta lindung kepada Allah daripada neraka. Minta lindung kepada Allah daripada neraka. Minta lindung kepada Allah daripada neraka. Ya, minta lindung. Supaya Allah masukkan kita ke dalam syurga tanpa kita menyentuh neraka walaupun sedikit. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian Allah menceritakan, agak menarik dalam ayat ini dikaitkan. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Siapa yang mengikut Rasulullah, Allah takkan hina. Wahai ahlul Quran, penduduk, pengikut-pengikut as-sunnah, terutamanya bagi pelajar Yayasan Ta'lim,
Ya, kita orang yang nakkan sunnah, mudah-mudahan Allah berikan kita peruntukan ini, kerana Allah mengatakan Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman dengan bersamanya. Ya, berarti kita nak bersama Rasulullah, kita nak mengikut Rasulullah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di golongan itu. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, pada hari akhirat nanti sebelum kita melintasi padang mahsyar, waktu itu adalah kegelapan. Yang disebutkan dalam surah Al-Hadid, waktu itu adalah waktu tempat kegelapan. Gelap. Allah asingkan antara orang beriman dengan orang munafik. Dan Allah keluarkan cahaya bagi orang yang beriman. Dan cahaya itu mengikut amalan-amalan kita. Oleh kerana itu, bila kita bertaubat, Allah akan tambah cahaya. Bila kita bertaubat lagi, oh aku dah habis dosa, dah tak ada dosa dah aku rasanya. Bertaubat. Kenapa? Rasulullah yang tak ada dosa pun dia bertaubat. Tetapi bertaubat sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Maka Allah akan menambahkan cahaya. Cahaya itu berada di depan dan di belakang. Di sebelah kanan. Di depan dan di sebelah kanan. Dan tuan-tuan dan perempuan, cahaya ini amat penting sewaktu kita nak melintasi titian sirat. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hadid, cahaya ini adalah digunakan untuk kita melintasi titian sirat. Yang dalam hadis menceritakan akhir cahaya itu sebesar ibu jari kuku kaki. Ya, yang diangkat keluar cahaya, diletak hilang cahaya. Itu akhir cahaya. Subhanallah. Ya. Oleh kerana itu kita minta Allah berikan kita cahaya dengan mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir ayat Allah mengatakan, lalu mereka mengatakan, ya Tuhan kami, yakni berdoa, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, kita minta Allah berikan cahaya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan sewaktu melalui titian sirat, ada yang mempunyai cahaya seperti gunung, ada yang mempunyai seperti cahaya seperti pohon tamar. Kalau pohon tamar macam tiang-tiang elektrik di tepi jalan kita itulah malam-malam. Ya, dan seterusnya sampai yang saya kata sebesar ibu kaki. Dan kelajuan-kelajuan yang berbeza. Sudah tentu cahaya yang terang itu kelajuannya laju. Ada yang laju seperti kilat, ada yang laju seperti kuda yang pantas. Dan kita mengharapkan kita di antara orang. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian kita melihat balik di dalam ayat Al-Quran, ya. Surah Ali Imran. Di antara sifat orang yang terpuji, surah Ali Imran, surah yang ketiga. Sebentar. Baik. Surah yang ketiga, juzuk yang keempat, muka surat 67. Allah berfirman, kita ambil ayat 135. Ini di antara, okey, kita ambil ayat 133 bermula daripada ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, perempuan, apabila Allah mengatakan berlumba-lumba, sari', bersurah cepat-cepat dengan laju-laju, maksudnya kesungguhan kita tu ada. Bila kita nak laju ni, kesungguhan kita ila maghfirah, pengampunan Allah, yang mana Allah sediakan. Daripada pengampunan ini, Allah sediakan syurga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa.
Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ya, kita kena ada perasaan nak kena berlumba-lumba, kerana bila disebut syurga seluas langit dan bumi bukan sebarangan. Ya, bayangkan kita bila tengok dalam astro ke, rencana berkaitan dengan galaksi itu, kita dah merasa kagum kehebatan di alam sana. Itu baru di bawah 7 petala langit ni, langit yang pertama. Dalam bawah langit yang pertama mempunyai berjuta-juta galaksi, satu galaksi berjuta-juta bintang. Tetapi Allah menceritakan syurga yang dijanjikan seluas langit dan bumi, menunjukkan luas. Saya beriman. Subhanallah. Tetapi untuk orang yang bertakwa, siapa dia? Iaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Pertama di antara sifatnya ialah orang yang menafkahkan hartanya sama ada waktu senang ataupun susah. Ya, senang ataupun susah. Dan kedua, Allah masukkan dalam ayat ini ialah orang yang menahan kemarahannya. Dia boleh marah, dia boleh bercakap, marah, mulut dia boleh leza nak lepas suka hati, tapi dia tahan amarahnya, kemarahannya, dan dia maafkan kesalahan orang. Ya, kalau orang bersalahnya dia maafkan. Itu di antara sifat-sifat yang berbuat kebajikan. Kemudian Allah tambahkan, ini dia. Ya, amat penting bagi kita. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menginaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mereka memohon keampunan terhadap dosa-dosa mereka, dan mereka tahu siapa lagi yang dapat mengampuni dosa itu selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedangkan mereka mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dia yang dikatakan mereka tahu mereka bersalah lalu mereka bertaubat. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu kita bersalah, kita bertaubat. Dan yang menarik sekali, kita tahu tak ada siapa yang dapat mengampunkan dosa kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, Allah ampunkan kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Selepas itu Allah menjaminkan syurga. Ya, Allah menjaminkan syurga. Ya, Allah menjaminkan syurga kepada kita. Oleh kerana itu, ya, di dalam ayat Al-Quran seterusnya kita lihat dalam surah Az-Zumar, ya, yang pernah kita baca pada pelajaran yang lepas. Hari ini kita kupaskan betapa Allah sayang kepada kita, Allah pujuk kepada kita. Ya, kalau kita dah berdosa, banyak dosa kita. La ilaha illallah, banyak dosa kita di waktu muda dulu, waktu nakal lah kita katakannya. Waktu tak nakal pun serupa, banyak dosa juga. Ya, waktu kita nampak anggun, ya, orang perempuan yang tak pakai tudung dah mula nampak bertaubat. Alhamdulillah mula pakai tudung. Waktu zaman muda kita pakai baju kebaya macam kerengga, nampak tubuh badan, tapi bila dah gemuk kita mula pakai baju kurung, kebarung kan. Ya, bila dah tua, dah nampak uban baru pakai tudung. Tak apa, itu hikmah belaka. Bagi saya itu hikmah yang mana Allah nak bagi kita jalan bertaubat. Ya, bagi lelaki sibuk dengan urusan-urusan yang tak bermanfaat, akhirnya alhamdulillah Allah berikan petunjuk. Ayo kita terus bertaubat kepada Allah, kerana di sana syurga menanti kita. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab dosa ini bagi saya dosa dengan Allah mudah. Kita datang kepada Allah merayu saja. Dia merayu kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita insya-Allah. Walau dosa banyak mana. Tapi ingat, dalam siri dosa jangan cerita dosa kita kepada orang lain. Jangan cerita dosa kita kepada orang lain, terutamanya dosa besar. Cukup kita dengan Allah. Kalau dah tercerita atau kawan sekali join dulu dah, ya, jangan cerita pula hal kawan kita. Banyakkan urusan kita dengan Allah. Hari kita makin lama makin dekat. Hari kita tidak tahu bila masanya. Ya, terutamanya bagi mereka yang telah sampai 60 ke 70. Ambil perhatian. Baik, ayat dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, juzuk ke-24, muka surat 464, ayat ke-53. Allah maghfir li zunubi ya arhamar rahimin.
Ya, minta Allah ampunkan dosa kita. La ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaih. Okey. Ayat yang ke-53 jumpa muka surat 464 surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah. Tuan-tuan dan puan, Allah merayu kepada kita. Allah kata, wahai hamba-hambaku yang dikasihi, yang tersilap melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu putus dengan rahmat Allah. Oleh kerana itu, rahmat Allah terbuka. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Dan kita diberikan petunjuk untuk ke jalan ini adalah dengan rahmat. Oleh kerana itu, kita memohon rahmat dan istiqamah. Jangan putus harapan kita dengan rahmat Allah. Tapi kalau kita tak percaya kepada rahmat Allah, maka Allah tak akan beri rahmat dia kalau dia nak. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan putus asa dengan Allah. Kita dah melakukan dosa demi dosa kita lakukan. Kita telah sombong dengan Allah dalam perjalanan hidup kita sehingga hari kematian kita yang dekat ini. Cukuplah di zaman usia muda kita. Cukuplah di zaman yang telah lalu kita tersilap. Cukuplah. Jangan lagi kita ni dah saat-saat begini, saat-saat yang menggerunkan ini, kita melakukan kesilapan lagi. Subhanallah. Saya pernah cerita bahawa orang yang rapat dengan saya meninggal kan. Ada yang usia yang muda, ada yang tua. Dan semalam saya dapat berita orang kampung pula meninggal. Hanya tersilap bawa motor terlanggar tiang pagar saja meninggal. Agak satu pengajaran tazkirah yang Allah berikan kepada kita supaya berfikir. Supaya berfikir perjalanan ini ada perhentian dan perhentian itu tidak diketahui tetapi perhentian itu menggerunkan. Kenapa? Bergantung kepada persiapan kita. Maka Allah mengatakan ayat seterusnya, ya, apabila Allah kata jangan putus asa, sesungguhnya aku mengampun semua dosa. Tuan-tuan dan puan-puan, dosa yang kita hadapi adalah banyak kesilapan dan kita nasihat terutamanya masalah dosa yang berkaitan dengan akidah, cuba jangan berlaku. Dosa syirik cuba jangan berlaku. Ya, cuba jangan berlaku. Kenapa? Dosa syirik adalah satu dosa yang besar yang Allah takkan ampunkan kalau kita tahu kita buat. Tetapi minta lindung daripada kejahilan sehingga kita membuat syirik. Jangan. Ya. Kerana Allah telah mengisytiharkan, dia akan mengampunkan segala-gala dosa. Kecuali syirik dalam ayat surah An-Nisa. Jadi elakkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, belajarlah dalam masalah tauhid, terutamanya akidah, supaya kita tidak terjebak dalam masalah dosa-dosa syirik dan akidah. Kemudian Allah tak biar begitu. Ya, Allah kata, mohonlah keampunan. Jangan putus asa. Ya, Allah katakan apa? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Al-Quran sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyedarinya. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana tuan-tuan dan puan-puan yang bersama ini ya cuba nak kembali kepada Allah, cuba mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu ayat ni, dan ikutlah sebaik-baik apa yang diturunkan.
Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita dan kelembutan hati kita untuk mengikut jalan yang Rasulullah tetapkan dan Allah tidak tinggalkan begitu. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Oh, dah terbalik tadi ayat yang tadi. Kita ambil balik ayat. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan kamu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyedarinya. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, maka dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita, jangan kita biarkan diri kita dalam keadaan rasa dah bersalah, aku tak ada peluang untuk bertaubat. Tak, bertaubatlah. Allah akan berikan peluang untuk bertaubat, bertaubatlah. Apabila saya membicarakan dalam hadis kisah lelaki yang telah membunuh 99 orang. Dalam hadis Rasulullah mengatakan berlaku pada peristiwa Bani Israel, seorang lelaki telah membunuh 99 kabair. Subhanallah, dengan arti kata lain tak ada. Orang ni jenis ganas. Ya, tak terasa pun dosa. Dia bunuh 99 lalu dia pergi. Datang hatinya terdetik. Ya, tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang manusia ni kita tak boleh agak. Di saat-saat hari tua, di saat-saat sebelum kematiannya, dia bertaubat. Subhanallah, itu rahmat yang besar. Ya, oleh kerana itu kita mengharapkan kita dapat daripada awal sampai akhir dalam keadaan bertaubat. Apabila laki-laki ini datang dalam usia yang mana telah membunuh 99 orang, dia pergi berjumpa, dia bertanya kepada orang siapa orang yang boleh ditanya, yang boleh memberi fatwa. Lalu orang tunjuk pada seorang abid. Abid ni orang yang kuat beribadat tetapi tak ada ilmu. Ya, alim lain, abid lain. Fatwa dalam bab ini syarah berkaitan dengan abid dengan alim ni banyak. Jadi abid seorang yang kuat beribadat, orang tengok dia rajin kat masjid beribadat, lalu dia kata tanya kat abid. Tapi sayang, abid seorang jahil. Apabila ditanya, ya abid, adakah aku bertaubat kerana aku telah membunuh 99? Lalu abid ni kata, tak ada taubat bagi kamu. Lalu dia, orang yang dah membunuh 99 ni, dia tak ada perasaan takut ke, perasaan kesian ke, tak. Dia geram, dia bunuh terus abid. Oleh kerana itu ulama mengatakan, bagi orang yang jahil, jangan pandai-pandai keluarkan fatwa. Okay? Tak ada agama, tak ada ilmu, baru ada ilmu sikit nak keluarkan fatwa. Tak boleh. Akhirnya, lelaki ini membunuh abid. Cukup 100. Kemudian dia bertanya lagi, siapa yang boleh ditanya untuk taubat ini. Lalu orang menunjukkan pada seorang alim. Maka orang alim ini mengatakan, siapa yang menghalang kamu dari bertaubat dengan Allah? Siapa? Ya, subhanallah, maha suci Allah. Dan peristiwa itu dah diceritakan bahawa lelaki ini ikhlas bertaubat dan diampunkan oleh Allah. Tuan-tuan dan perempuan, lelaki ini bersamanya dengan dosa 100 kabair, dosa-dosa besar. Kita mengadu kepada Allah, ya Allah, aku bukan di kalangan golongan yang berdosa seperti dosa besar itu. Tak ada dosa besar yang kita lakukan. Kalau ada rahsia kita dengan Allah, maka bertemu, takkan Allah tidak akan ampunkan. Tuan-tuan dan perempuan, sifat Allah yang maha penyayang, sifat Allah yang maha penyayang kepada kita, sifat Allah yang maha mengetahui kedudukan kita, kelemahan kita. Ya, apa yang penting, kita bertaubatlah kepada Allah dan beristiqamahlah dalam siri amalan-amalan kita dan bersungguh-sungguhlah dalam siri taubat. Apatah lagi pertama hari ini, hari Jumaat selepas asar adalah waktu yang mustajab. Kemudian pada tiap-tiap hari, pada akhir malam, 1/3 akhir malam adalah waktu mustajab. Dan apatah lagi dalam bulan Ramadan ini adalah bulan mustajab. Dan kita akan merasakan satu malam yang istimewa, yakni malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dapat semua malam Lailatul Qadar itu. Berarti kalau kita dapat beristighfar pada waktu Lailatul Qadar, seolah-olah kita telah beristighfar selama 83 tahun. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Jadi cukup sampai di sini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah.
Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita ganjaran pahala yang besar dan jadikan Ramadan ini di antara Ramadan yang terbaik, dan Allah ampunkan dosa kita, Allah bersihkan diri kita sebersih-bersihnya, Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang akan kembali kepadanya dengan penuh keinsafan dan penuh ketakutan, penuh mengharap pengampunan. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ampunkan dosa anak-anak kami, keturunan kami, ampunkan dosa tok nenek kami, ibu ayah kami, tok nenek kami. Ampunkan dosa adik-beradik saudara mara kami yang terdekat. Ampunkanlah semua kesalahan sahabat-sahabat kami. Ampunkanlah semua kesalahan orang mukmin, orang yang beriman, orang sunnah. Ya Allah, berikan kemenangan kepada sunnah. Selamatlah kami dunia dan akhirat. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ustaz, maaf. Ustaz, ada soalan. Boleh ke lagi? Apa tu soalan tu? Ada soalan dekat chat, ada dua. Satu dia tanya, salam Ustaz, untuk kita bertaubat, perlukah atau adakah sunnah kita melakukannya dengan solat taubat? Okey. Soalan yang pertama berkaitan dengan taubat ini. Di antara perkara yang penting, yang kita katakan tadi, syarat-syarat dia dah jelas. Cuma kalau kita nak melakukan sunat taubat, dibenarkan. Kerana itu juga termasuk dalam pilihan yang dibenarkan oleh Rasulullah berkaitan dengan solat orang yang telah melakukan kesilapan. Sebab itu sunat taubat tu ada. Maka cantik, baik, lagi baik. Ya, kalau kita tambahkan begitu. Kalau tak buat pun tidak menjadi masalah. Tetapi kalau betul-betul kita ikhlas, nakkan buat pun buat, tak menjadi masalah. Tetapi yang penting hati kita betul-betul nak bertaubat, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun soalan yang kedua dengan masuk syurga dengan rahmat, tadi kita telah bicara. Dan dalam ceramah kita dah bicara tentang masuk syurga dengan rahmat Allah. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Dah Ustaz, jazakumullah khair. Baik, wa iyyak. Aku lu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.